Penduduk dinasihati tidak membuat penyambungan pam air secara langsung ke saluran paip utama. Itu antara fokus berita dari negeri di bawah Bayu petang ini. Laporannya langsung bersama Jovinia Jim Najim. Teruskan Jovi. Baik Sahih, penduduk sekitar daerah Putatan dinasihati tidak menyambung pam air secara langsung ke saluran-saluran paip utama. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, sambungan itu boleh menyebabkan tekanan air semakin rendah kepada penghuni di kawasan sekitar, khususnya mereka yang tinggal dalam bangunan bertingkat seperti Pangsapuri. Saya juga mengingatkan kepada penghuni-penghuni di sekitar daerah Putatan untuk berkenaan dengan penggunaan pam air. Pam air seboleh-bolehnya tidak diletakkan di posisi yang mengepam air secara langsung daripada paip saluran utama. Dia sepatutnya diletakkan selepas tangki di rumah untuk dipam ke tingkat yang lebih tinggi. Datuk Syahelmi yang juga ahli Parlimen Putatan ditemui RTM dalam program kenduri setaman Jawatan Kuasa Kemasyarakatan dalam Bandar JKDB Pekan Putatan. Mengenai keadaan tekanan air tidak stabil di daerah Putatan, Jabatan Air Negeri Sabah giat melaksana penghantaran air selain catuan air berjadual. Dalam pada itu, Datuk Syahelmi memberitahu pembinaan loji rawatan air skim bekalan air segera UWSS berkapasiti 5 juta liter sehari MLD di Kasigoi Penampang bakal siap pada Mei tahun ini. Loji tersebut diharap mampu menambah bekalan air terawat seterusnya meningkatkan kestabilan tekanan air di daerah Putatan. Program kenduri setaman JKDB Pekan Putatan dihadiri kira-kira 500 penduduk sekitar Taman Pasir Putih. Program julung kali ini diadakan sebagai persediaan sambutan Ramadan Al-Mubarak tidak lama lagi. Program turut menyampaikan sumbangan bantuan kewangan kepada individu sakit, uzur dan kurang upaya yang tinggal di sekitar kawasan berkenaan. Kor Nelayan akan membangunkan aset sedia adanya seperti tanah melalui pendekatan kerjasama awam swasta. Antaranya termasuklah membangunkan pusat perdagangan perikanan di Kampung Simunur Sempurna, pembangunan fish bank atau habitat ikan di Western Beaufort dan Taman Perindustrian Rumpai Laut di Kampung Salim Bangun Sempurna. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan berkata, turut dicadang pembinaan Kolej Vokasional dan Maritim Perikanan, Fisherman Command Centre, Pusat Penyelidikan Marin, Akuasium selain pembinaan lot komersial dan perumahan. Beliau berucap dalam Majlis Apresiasi Kor Nelayan 2025 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, 8 anggota Kor Nelayan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Turut disampaikan penghargaan kepada pesara Kor Nelayan yang berpencen wajib pada tahun lalu. Pembinaan Pusat Islam di Sandakan perlu dilaksana segera. Pembinaan projek bernilai lebih 50 juta ringgit itu tertangguh susulan pandemik COVID-19 serta pertukaran kerajaan sebelum ini. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman menyarankan pihak terlibat mengadakan perbincangan bagi membolehkan pihak Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN Sabah, Majlis Perbandaran Sandakan MPS, arkitek, konsultan dan kontraktor meneruskan pembinaan. Jelas Tun Musa, Pusat Islam dengan reka bentuk unik satu-satunya dalam negara ini akan menjadikannya sebagai pusat ikonik negara dan negeri selain membangun ummah serta syariat Islam. Ia secara tidak langsung menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pelancongan negeri yang membuka peluang pekerjaan serta ekonomi rakyat. Tun Musa menyatakan demikian dalam Majlis Taklimat Pembangunan Islam di Sandakan. Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama dan Pendidikan Negeri berkata, beliau selaku pemantau akan memastikan pelaksanaannya membuahkan hasil dijangka dalam tempoh setahun. Pusat Islam Sandakan ini benar-benar menjadi kenyataan dan peruntukan telah pun disediakan. Tinggal saja kita memerlukan kekuatan daripada pelaksana. Projek ini akan dipantau, diselaras oleh Majlis Perbandaran Sandakan bersama dengan Jabatan Ahli-Walah Agama Islam Negeri Sabah. Itulah persediaan kita untuk memastikan dalam masa setahun Pusat Islam Sandakan akan siap insya-Allah. Terdahulu, Tun Musa berangkat melawat tapak Pusat Islam sebelum berangkat balik ke Kota Kinabalu tengah hari tadi.
Malam tadi, Tun Musa mengadakan majlis makan malam di kediamannya yang dihadiri 200 orang. Pelan Pembangunan Strategik Daerah PITAS 2024 hingga 2035 dilancarkan dalam usaha memajukan PITAS sebagai sebuah daerah progresif, sejahtera dan lestari. Pelan pembangunan itu akan menjadi input kepada penyediaan rancangan pembangunan di daerah berkenaan yang tersenarai daerah termiskin dalam negara. Pelancaran Pelan Pembangunan Strategik disempurnakan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dato' Sri Dr. Rudi Awar yang juga adun PITAS. Pelan bertujuan mencapai matlamat utama iaitu merangsang ekonomi daerah berteraskan pertanian, penternakan, perindustrian dan pelancongan ke arah meningkatkan kesejahteraan penduduk PITAS. Kita masih kekurangan pelbagai infrastruktur dan juga pelbagai keperluan-keperluan masih kekurangan jauh. Semoga dengan adanya plan strategik pembangunan yang telah dirancang oleh IDS bersama dengan ketua-ketua jabatan ini, dia akan membawa PITAS berubah lebih jauh dan maju ke depan dan terus maju. Pelan pembangunan strategik ini merangkumi 4 teras pembangunan iaitu penjanaan ekonomi tempatan, kesejahteraan kehidupan rakyat, pengurusan alam sekitar dan sumber asli serta urus stabil, efisien dan efektif. Sempena majlis ini turut berlangsung majlis jasamu dikenang kepada 6 pesara pejabat daerah PITAS serta majlis seratugas pegawai daerah PITAS. Guru-guru perlu proaktif mengenal pasti dan mengangkat isu di peringkat akar umbi untuk perhatian kerajaan. Adun Kukusan Datuk Rina Jainal berkata, komunikasi antara guru dan kerajaan penting bagi memastikan isu setempat mendapat perhatian wajar dan penyelesaian tuntas. Jadi pentingnya di peringkat guru-guru juga harus mengambil inisiatif lebih dan membawa isu-isu yang penting di peringkat akar umbi agar kita di peringkat kerajaan dapat bersama-sama memperhalusi dan memberi penyelesaian kepada masalah-masalah rakyat di bawah. Datuk Rina ditemui RTM selepas merasmikan Mesyuarat Agung Kesatuan Guru Kerajaan Sabah Cawangan Tawau. Dalam mesyuarat ini, beliau turut mengumumkan geran program berjumlah RM3,000 kepada kesatuan ini. Ia bagi melaksana program yang dapat membina masyarakat dan seterusnya mewujudkan komuniti celik ilmu. Kesatuan Guru Kerajaan Sabah mempunyai 1,200 keahlian meliputi daerah Tawau, Kunak, Semporna dan Lahadatu. Kesemua jawatan kuasa dakwah Islam di negeri ini digalak memperbanyakkan program keagamaan sepanjang bulan Ramadan. Ia bagi menyemarakkan bulan Ramadan yang juga merupakan bulan Al-Quran. Jadi di mana-mana kita minta kepada semua jawatan kuasa dakwah di daerah masing-masing tidak melupakan untuk mengadakan malam nuzul Al-Quran di daerah masing-masing. Timbalan yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad ditemui RTM selepas menjadi panel forum sambutan ambang Ramadan masa untuk berubah di Kota Belud. Menurutnya, kerajaan negeri telah merangka pelbagai program sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Antaranya penyampaian sumbangan kepada setiap pengurusi badan dakwah di seluruh negeri pada Rabu ini. Sumbangan yang akan disampaikan Exco Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif itu bagi membantu mereka melaksana program dan aktiviti bersama masyarakat sepanjang Ramadan. Setiap program turut melibatkan masyarakat bukan Islam, antaranya aktiviti jualan. Ia secara tidak langsung memperkukuh dan menonjolkan lagi keharmonian masyarakat Sabah yang menjadi kebanggaan serta contoh perpaduan dalam negara. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih, Jovi.